Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Nama saya Rizal. Saya merupakan Quantum Metal Consultant. Hari ini alhamdulillah saya mempunyai sedikit masa untuk kita sama-sama berkongsi. Berkongsi maklumat, berkongsi tips dan juga berkongsi apa saja demi kebahagiaan ataupun manfaat kita bersama. Jadi saya juga dalam proses practice in giving out presentation. Jadi hari ini saya nak share satu tips. Saya ada share sini trading view. Saya harap ramai yang mampu membuat technical analysis sendiri. Saya doakan you guys boleh buat technical analysis. Tapi sebenarnya tanpa ilmu technical analysis juga kita boleh membuat decision, ya, dan boleh membuat jual beli dalam quantum meter punya produk, ya. Tak ada masalah untuk itu. Jadi hari ini saya tergerak untuk berkongsi sedikit tentang bagaimana kita nak buat pembelian, bagaimana kita nak terminate berdasarkan kepada maklumat-maklumat yang disediakan oleh quantum meter dalam website dia. Jadi tanpa berlengah masa lagi, without further ado, kita buang dulu trading view ni. Tak perlu mahir pun tak apa, it's okay. Okay, nampak saya share website quantum meter. Okay, sebenarnya quantum meter dia punya platform dia sangat bagus. Semua information atau data yang kita perlukan sudah ada terpapar di website dia. Tak perlu login pun tak apa, kan. Jadi based on the quantum meter punya front page pun, dia sudah cukup untuk kita membuat decision. Contoh kat sini. Okey, kat sini kita ada nampak, sambil scribble bit. Okey, nampak kita ada JSA. Semua produk ada kat sini, ya. Okey, okey. 9. Okey, kita ada JSA. Kita ada JE10X, semua ada. Semua maklumat yang kita perlukan ada di sini. JE5X pada harga, ini adalah harga semasa, based on the LME dan juga FX rate. Sebab apa? Sebab semua unit ini dijual urus niaga dalam bentuk US dollar. Jadi kita tertakluk kepada exchange rate lah. Okey, faham? Jadi saya nak jelaskan kat sini JE10X. Mungkin saya akan fokus on JE10X berbanding dengan produk lain kerana ramai yang kurang memahami. Sebab apa? Okey, kita tengok ada QM sell. QM sell ni adalah harga yang QM jual kat kita. Kita nak beli. Jadi tuan-tuan lihat, mungkin okey, kita boleh kat sini kita boleh nampak English, bahasa Malaysia, English, otomatis okey. Okey. Okey, berbalik semula kat sini, kita tahu harga QM sell ni adalah sebenarnya QM sell ni adalah harga yang QM jual kat kita. Kita nak beli. Dan suka saya ingatkan kat sini harga yang kita beli ni ada pada 3%. Ingat market price. QM menjual kat kita pada 3% market price. Ini adalah setiap perniagaan, setiap bisnes mesti ada profit. Jadi company membuat profit dengan menjual kepada kita pada 3%. Apa maksudnya? Maksudnya ini ada harga asal, harga semasa. Jadi kita membeli bukan pada 58.15 tapi kita kena markup 3%. Jadi company quantum meter dah paparkan harga dia ni. Contohnya mungkin saya boleh buka calculator. 58.15 ni berapa? Okey, kita kena kira juga. Make sure you ada calculator untuk kira. 58.15 kali dengan FX rate 4.195. 243.93. Nampak?
Jadi secara keseluruhannya, secara asasnya dekat sini kita tahu QM buy ni adalah harga LME. Okey? Nampak Ini adalah harga jual produk JE 10X dan QM buy pada harga LME. Tiada markdown. Jadi harga ini sebenarnya, tips yang pertama, kalau kita tahu berapa harga semasa kat sini ditunjuk dalam US dollar per gram, tapi sebenarnya ia merujuk pada this one. Harga QM buy, dia beli dengan kita pada harga LME. Ingat setiap bisnes, saya ulang sekali lagi, setiap bisnes mempunyai ada profit taking, is okay. Company juga perlu membuat, dia bukan charity body, dia adalah satu company yang membuat jual beli emas. Jadi dia akan mengambil 3%. Okey, 3%. 3% di sini. 3%. Okey. Ini pula, so dalam JE10X dia dikira dalam bentuk unit. Satu unit dijual pada 250 US dollar. Dan ini adalah management fees. Okey. Management fees adalah apa? Management fees ni lah profit yang dikenakan kepada kita, sebab kita dalam JE10X adalah menggunakan teknik leverage. Kita beli satu unit bernilai 250 US dollar. Dan company memberi kita leverage pembiayaan patuh syariah melalui tawaruk, secara tawaruk sebanyak 9 unit lagi. 9 unit ni bernilai dalam 2250. Jadi dia beri kita pembiayaan untuk membeli emas ni juga. Jadi kita instead kita keluarkan duit beli satu unit, kita akan dapat 10 unit. 9 unit tu adalah pembiayaan. Kita membuat pinjaman, pembiayaan dengan quantum metal untuk membeli emas. Jadi kadar management fees adalah nilai leverage yang diberikan kepada kita, dikenakan pada kita pada kadar 3.5% setahun dan dibayar secara upfront. Okey? Jadi jelas kat situ kita beli dan kita juga kena serve management fee sebab kita membuat leveraging. Daripada satu unit, kalau kita beli, kalau kita tak mau buat ini, maknanya kita boleh beli GSA 1 to 1. Kan, kita beli 1 gram. 250 tu you akan dapat 4.3 gram contohnya. Jadi tapi dengan menggunakan JE10X, instead of kita beli satu unit 4.3 gram, sebab kita diberikan leverage 9 kali ganda, kita mendapat position emas, grammage kita emas banyak 43 gram. Nampak? Dia digandakan 10. Daripada situlah, bila 1% kenaikan harga belian daripada harga belian, apa maksud bila saya kata harga belian adalah harga yang kita beli dengan QM sell, bukan pada harga LME. LME adalah pada 243 dan 3% markup adalah 251. Ini harga belian kita. Jadi bila harga emas daripada 243 ni naik dah sama dengan 251, maknanya kita dah break even. Harga semasa sekarang dengan harga yang kita beli dah break even, kita belum untung lagi. Jadi setiap 1% kenaikan daripada harga belian kita, which is 251 ini, 1%. 1% daripada 251, you rasa berapa? RM2.50 saja. Naik lagi 253 contohnya, 0.25, ia sudah lebih naik 1%, equivalent to 10% profit. Sebab apa kita mempunyai gandaan 10 maknanya that's why dia boleh amplify. Instead of kita beli 1 to 1, kita untung 1%, sekarang kita dah untung 10%. Jelas nampak di situ. Okey. Jadi saya harap ini part kat sini semua jelas. Okey, dan saya nak tunjukkan juga nilai 330 ni. Kita kena convert dalam US dollar. Nanti saya tunjuk kenapa. Jadi saya akan tunjukkan, tuan-tuan bahagikan 330.36 ni untuk dapatkan management fee dalam bentuk US dollar. Sebab apa? Nanti dalam sistem website dia akan tunjukkan management fees yang akan refund dalam bentuk US dollar. Jadi kita bagi siap-siap. Okey, macam nak tahu? Okey, macam ni. Senang saja. Tuan-tuan ambil 330.36, you bahagi dengan nilai FX rate pada waktu itu, 4.195. Sama dengan berapa? Calculator ni sangat penting, guys. Okay. 330 semula 330.36 bahagi dengan 4.195, 78.75
Ingat, saya ingat sampai mati. Bukan dah. Nilai ni. Sebab apa nanti senang. Ingat dulu 78.75. Satu unit JE dia punya management fees adalah 78.75 yang dibayar secara upfront. Dan kita kena faham management fee ni kenapa? Sebab kita menggunakan leverage. Kita menggunakan facilities untuk menggandakan emas kita. That's why kita kena serve 3.5% setahun untuk berapa banyak yang telah diberikan pembiayaan kepada kita. Dalam kes ni kalau kita beli satu unit $250, kita menerima pembiayaan daripada Quantum Metal sebanyak 9 bahagian iaitu 2250. Jadi tuan-tuan boleh bahagi 3.5% darab dengan 2250. Dapatlah 78.75. Okey. Tuan-tuan boleh check lepas ni. Jadi part sini jelas Saya tip jelas ni. Saya nak jelaskan kat sini. Okey. Then kita berbalik kepada kita masuk sistem pula. Okey. Kalau tuan-tuan dah beli, tuan-tuan akan nampak dalam JE list kat sini, tuan-tuan akan nampak list termination, bukan termination, list JE yang masih lagi yang telah tuan-tuan beli. Jadi kat sinilah tuan-tuan boleh nampak banyak maklumat ni. Kalau tuan-tuan klik dekat kod yang warna biru ni, dia lagi banyak detail yang akan diberikan. Okey. Kita buat semula JE list. Ini contohnya akaun lain. Contohnya macam ni, kita beli pada 750 dan net cash out 630. Kita tak tahu berapa, kata kita dah beli buat banyak pembelian, kita boleh tengok pada harga berapa, buy price, pada bila, itu profit rate yang saya cerita tadi, management fees 3.5%, semua detail ada di sini. Semua banking, semua bank semua ada kat sini. Jadi tak perlu risau. Jadi apa yang hari ini saya nak cerita adalah tanpa trading view atau chart, kita masih lagi boleh buat decision berdasarkan kepada apa yang Quantum Metal bekalkan kita data daripada sistem dia. Jadi okey. Dekat sini tuan-tuan jelas dekat JE list kita akan nampak summary lah. Kita ada initial investment, kita ada net cash out dan management fee refund. Ingat, management fee refund tadi berbeza. Maksudnya tadi kita bayar management fees 3.5%, sebanyak berapa tadi? 78.75 satu unit. Jadi nanti saya akan tunjuk bagaimana nak kira management fee yang telah digunakan. Sebab apa? Ini adalah management fee yang refund, dia return balik, bayar balik kat kita. Sebab apa? Sebab kita dah bayar upfront setahun 3.5% kan. Satu unit jadi 78.75 US dollar. Macam ni kenapa dia banyak? Sebab ini 3 unit. Jadi 78.75 darab dengan 3. Nanti you akan dapat management fee yang tadi kita bayar dan berapa yang di refund. Seterusnya mungkin saya boleh buka page ni. Okay, nampak Okay, kredit ni pada okay, nampak jelas Ini daripada input ni daripada Titan Group, credit to them, pada chip dia yang banyak membantu kita dalam memahami. Jadi hari ni saya nak ambil sedikit dia punya input dia untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan Okay. Jelas nampak jelas. Okey. Daripada desktop view atau mobile view is the same thing. Apa yang nak saya cerita sini? Nampak Tadi daripada sistem kita dah login, kita akan nampak initial investment, kita akan dapat net cash out dan management fee refund. Dan ingat tadi saya dah cerita pasal management fee yang kita dah bayar upfront dah 78.75 per unit. Okay? Ingat. Jadi bagaimana kita nak tahu sama ada kita dah beli dan kita dah untung ke tak? Okey? Jadi senang saja. Tuan-tuan nampak dua kolom ni. Untuk tahu gross profit adalah tuan-tuan tengok net cash out. Net cash out tolak dengan initial investment.
Senang saja. Contohnya dalam kes ni berapa? 1258 tolak dengan 1000. So tuan-tuan dah untung berapa? 258 secara grossnya. Hilang pula Okey, senang. Ingat gross profit adalah net cash out tolak dengan initial investment. Daripada sini mata kasar pun tuan-tuan boleh tolak 1258 tolak 68 tolak 1000 sudah untung 258. Tapi ada keadaannya daripada gross net cash out dah lebih daripada initial investment tapi tuan-tuan belum untung lagi sebenarnya. Sebab kita interested on net. Satu sekali lagi. Okay. Again. Ingat gross profit net cash out tolak dengan initial investment. Net profit adalah apa? Ini patutnya sama dengan sekali lagi net profit saya. Okay. Gross profit sama dengan ni, tengok net cash out tolak dengan initial investment. Tapi yang paling penting adalah net profit. Sebab apa? Gross profit belum tentu tuan-tuan dapat untung lagi. Sebab apa? Tuan-tuan kena consider management fee yang telah dikenakan, yang kita kena bayar. Walaupun kita dah bayar upfront tapi kita akan dapat refund balik, tapi jumlah yang telah digunakan akan makan kita punya profit. Itu je point yang saya nak beritahu. Jadi untuk melihat daripada sistem quantum meter, first thing tengok dulu gross profit. Kalau net cash out tak lebih pada initial investment, lupakan. Kita belum untung apa-apa pun. Tapi kalau dah start nampak net cash out dah lebih pada initial investment, then kita akan pergi next step, which is kita kena kira net profit, iaitu gross profit tolak dengan management fees yang digunakan. Sebab apa? Yang ditunjukkan sini adalah management fee refund. Okey? Nampak Jadi kita dah tahu tadi ini berapa unit ni. Kalau 1000 US dollar ni kita tahu ini adalah 4 unit. So 4, tuan-tuan dah harap dulu. Untuk tahu management fee yang kita dah bayar upfront, kita dah bayar berapa? Okey, kita boleh kira 78.75 kali dengan 4 unit. Sama dengan berapa? Kita boleh kalikan. Okey, 7875 kali dengan 4 unit. 8.75 kali dengan 4 unit 315 sama dengan 315. Nah, kita dah bayar upfront 315. Betul 315 US dollar Ni kita semua dah main dalam US dollar sebab kita dah convert tadi So nampak ni, dia refund kita 266.68. Kita dah bayar upfront 3.35. So dari situ kita boleh tahu berapa yang telah kita gunakan. Okey. So 315 tolak dengan 266.68. 48.32. Nah, jadi itu adalah management fee yang telah kita gunakan. Okey. Sama dengan so maknanya untuk kira net profit, tadi gross profit kita berapa tadi? Untuk yang ni kita boleh kira 258.64. Tuan-tuan tolak dengan ini adalah gross profit tolak dengan berapa tadi? 48.32. 48.32. .64 tolak dengan 48.32.
210. Ini adalah keuntungan bersih, tuan-tuan dan puan-puan. Ini yang saya nak ceritakan. Ada masanya, uh, secara kasarnya gross kita dah untung kasar, tapi sebenarnya bila kita nak check balik net profit, management fees yang kita kena bayar telah tak boleh cover. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Tengok yang ni pula. Kita tengok kes ni. Okay, ini 305.4. Senang je tuan-tuan. Ini satu unit senang. So maksudnya 305. Tengok 305. 305.4 tolak dengan 250. 55.4. Itu untuk gross. And then management fees ni tuan-tuan kena tolak dengan, kira pula 78.75 tolak 49. Okey, 78.75 tolak dengan 49.62, 29.13. Tadi untung tadi berapa tadi? 40 29. Agak susah jugalah, saya takkan tulis teks. 305 tolak dengan 250.4 tolak dengan 250. .4 tolak dengan 250. 55.4. Okey. Then nak tahu berapa ni, 78.75 tolak dengan berapa refund dapat, ialah 49.62. Kita tak tahu berapa yang digunakan. 78.75 tolak dengan 49.62, 29.13. Jadi tuan-tuan tolakkan 55 yang kita untung kasar ni, tolak dengan 9, tolak dengan 55.4. Okey, still untung 26.27. Tapi sekiranya bila tuan-tuan tolak, tuan-tuan akan dapat negatif. Contohnya gross profit, katakanlah gross profit 55.4, tapi management fee you dapat yang dikenakan adalah lebih daripada ni. So negatif. Ini bermakna ini ada satu situasi di mana tuan-tuan belum untung lagi dari segi net profit. Sebab apa? Management fee yang tuan-tuan kena bayar, yang dikira, yang dikenakan kepada kita, yang kita kena bayar, tak cukup di cover oleh gross profit yang kita buat tadi. Okey? Sama juga dengan JE5X, tapi kita tak perlu kira management fees refund sebab dia dibayar selepas kita terminate. Jadi same thing. Kita ada contoh tak JE5X? Saya tak ada contoh JE5X. Okey, tak apa. Tapi untuk pengiraannya ada sama. Net profit, gross profit tolak management fees. Okey. Sama juga, menggunakan konsep sama, net profit, gross profit tolak management fees yang digunakan. Okey, jadi saya harap sebab apa JE5X dia tak ada advance so sama juga menggunakan konsep yang sama, gross profit tolak management fees. Jadi saya harap penjelasan ini jelas bagaimana kita nak tahu sama ada kita untung, betul-betul untung ke tak. Sebab apa ramai yang tak consider management fees ni. Okey, saya harap perkongsian saya kali ini memberi sedikit manfaat dan input kepada you guys. Contoh ini belum untung ini secara kasar kita tahu dia tak lebih daripada initial investment, net cash out tak lebih daripada investment, memang takkan untung. So kita first step tengok net cash out lebih besar, lebih daripada initial investment, dan juga kita kena kira juga net profit, daripada gross profit dan net profit kita consider management fees yang telah digunakan. Ingat satu unit JE10X 78.75 US dollar, kalau 4 unit darab 4, 5 unit darab 5. Jadi kita tahu this amount yang telah kita bayar upfront
Dan ini yang dibayar, yang di-refund, so kita tahu berapa yang telah digunakan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh kira, dah boleh consider adakah keuntungan gross profit ni dah boleh cover tak management fees yang telah digunakan. Jadi saya harap penjelasan saya ni jelas. Kalau ada apa-apa masalah atau soalan, boleh tanya di ruang komen, insya-Allah saya akan jawab. Sekian saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios amigos. Bye bye.